Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'. Qala asy-syekhul mu'allif al-imam Tajuddin Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fal aqilu man aqala 'anillahi awamirahu wa nawahiyahu. Mithaluka kal ju'ali ya'ishu fi rawthi wal 'adhirati wa idza qurriba ilaihi al-wardu mata min raihatihi. Fa minan nasi man huwa ju'aliyul himmati farashiyul aqli fa innal farasha la yazalu yarmi nafsahu fin nari hatta tahriqahu. Fakadzalika anta tarmi nafsa fi naril ma'siyati amdan. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT pada hari ini. InsyaAllah kita menyambung pengajian kuliah bulanan kita menggunakan kitab Tajul Arus, Mahkota Pengantin ataupun Mutiara Hikmah, hasil tangan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 94, yang mana Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala mengatakan, fal aqilu man aqala anillahi awamirahu wa nawahiyahu. Maka orang yang dikatakan berakal itu ialah orang yang memahami tentang apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu segala perintah-perintah dan larangannya. Cetakannya itu terbalik, kena baca dari kanan, sepatutnya tulisan Rumi baca dari kiri, tapi yang larangannya itu terpaksa baca dari kanan. Jadi walaupun ada di kalangan manusia orang yang zahirnya orang yang bijaksana, orang yang berilmu, mungkin ada PhD, mungkin bahkan beliau itu adalah profesor, tetapi selagi mana orang ini tidak faham kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada hakikatnya orang ini tidak berakal. Kerana apa? Kerana perintah dan larangan Allah inilah yang sepatutnya menjadi panduan di dalam kehidupan dia. Do's and don'ts, apa yang dia sepatutnya lakukan, apa yang sepatutnya dia tinggalkan, itu sebenarnya sudah ada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu sampai tidak kenal hukum hakam ataupun tahu tetapi tidak menghiraukan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dia tidak lakukan. Bahkan sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah SWT itu pula yang dilakukannya, maka orang ini pada hakikatnya bukanlah orang yang benar-benar berakal. Walaupun dari segi standard hukum hakam, dia akil, dia orang yang mukallaf, orang yang terbebani dengan hukum hakam. Tapi daripada sudut kesempurnaannya, orang ini akalnya tidak sempurna. Jadi misal kamu ini seperti
kabur, ju'ali, dia tulis ni kabur, atau kumbang tahi yang hidup dalam tahi binatang. Dan juga kekotoran najis. Dan apabila diperdekatkan bunga mawar kepadanya, nescaya dia mati kerana keharuman baunya. Jadi, ada manusia yang dibukakan kepadanya jalan yang halal, rezeki yang halal, isteri yang halal, harta yang halal, tugas dan jawatan yang halal, tetapi dia rimas, dia rasa kelemasan dengan yang halal ini. Sebaliknya, dia itu lebih suka kepada yang haram, kepada harta yang haram, kepada wanita yang haram, kepada pangkat dan jawatan yang haram. Ya. Ibarat tadilah kumbang tadi, kalau kita orang yang manusia ni tengok najis, kita rasa geli, kita menjauhkan diri, kita tak tahan dengan bau ataupun rupa bentuknya. Tetapi kumbang tahi ini sebaliknya. Dia seronok duduk dekat dalam najis, tetapi kalau dibawa sesuatu yang wangi seperti bunga mawar, dia pula akan mungkin akan lari ataupun dia akan mati kerana tidak tahan dengan bau yang wangi. Jadi ada orang macam itu. Kewangian ayat suci Al-Quran, kewangian hadis-hadis Nabi SAW, kewangian ilmu dan juga nasihat, itu dia melemaskan dia. Tetapi yang menyeronokkan dia adalah najis maksiat, najis mengumpat, najis menfitnah, najis rasuah, najis berjudi, najis mabuk dan sebagainya. Oh, dia cukup seronok. Dia cukup asyik kalau berjudi sampai tak tidur pun boleh. Kalau berhibur, tidak ada yang istilahnya mengantuk dan sebagainya. Inilah bayangan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Athaillah Az-Zakadari rahimahullah ta'ala, ibarat kumbang tahi yang lebih selesa duduk dalam najis, tapi akan mati dengan bau yang wangi daripada bunga mawar. Maka ada di kalangan manusia, sebahagiannya itu himmah keinginannya samalah seperti kumbang tahi tadi. Dan akalnya pula sama seperti akal kelkatu. Kerana kupu-kupu atau kelkatu itu sentiasa mencampakkan dirinya terbang ke dalam api. Kan kita tahu kalau kadang-kadang musim-musim hujan ni, kalau kita pasang lampu di rumah kita, nanti akan penuh dengan kelkatu. Kerana kelkatu ini tertarik kepada cahaya. Walaupun cahaya itu datang dari api yang membakar, tetapi akal kelkatu ni di mana ada cahaya, dia akan pergi. Walaupun bila dia pergi menghampiri cahaya, dia akan mati. Kerana cahaya itu datang dari api dan api itu akan membakar dia. Tapi dia tak perasan. Samalah seperti manusia yang dia melihat kegemerlapan, kemasyhuran, dia melihat kegemerlapan harta, emas dan perak, dia melihat kegemerlapan pangkat dan jawatan, maka dia tak perasan bahawa perkara-perkara yang begitu menarik nafsu dia itu kalau dia tidak berhati-hati bahkan akan mematikan iman dan juga merosakkan kehidupan dia di dunia ini. Bahkan di akhirat lebih teruk lagi. Kenapa dikatakan sebahagian manusia itu himmah kesungguhannya seperti kumbang tahi tadi, iaitu pergi kepada yang kotor-kotor, yang maksiat, yang dilarang, tapi merasa geli dan jijik kepada yang elok-elok, yang halal dan yang dibenarkan. Sementara berakal sebagaimana akal kelkatu, sentiasa mencampakkan dirinya terbang ke dalam api, sehingga api itu membakarnya hangus. Maka begitulah juga hal keadaan kamu, wal-yazubillah, kamu mencampakkan diri kamu ke dalam api maksiat dengan sengaja. Kita kalau nampak orang yang sengaja membakar diri dia, kita kata orang ini dah teruk sangat, sama ada dia orang gila atau dia orang yang sudah putus asa dengan kehidupan, atau orang tu ada api yang besar, dia terjun masuk dalam api itu, kita kata mungkin akalnya sudah tidak sihat, ataupun mungkin dia mengalami stres yang melampau sehingga dia sanggup mencampakkan diri dia dalam api. Tapi bayangannya itulah yang dilakukan
oleh kebanyakan manusia, mereka itu mencampakkan diri mereka ke dalam api maksiat dengan sengaja. Kalau orang terjatuh dalam api atau terbakar dalam kebakaran, itu satu tragedi. Tapi kita fahamlah kerana tak sengaja. Tapi kalau orang tu sengaja terjun dalam api, kita tertanya-tanya, what happened? Apa yang berlaku pada dia ni? Sudah hilang akal kah? Sudah gila kah? Sudah sangat kecewa dengan kehidupan kah? Jadi, kita rasa pelik. Sepatutnya lah kita rasa pelik dengan diri kita kerana perangai kita juga sama. Kita sengaja mencampakkan diri kita di dalam api kemaksiatan yang nanti balasannya adalah api neraka Allah Subhanahu Taala di hari kiamat, wal iyazubillah. Qala rahimahullah taala, falau aradta as-sayra ila Allah taala syaddatal mihzami fa ainal himmatu. Kalaulah kamu itu benar-benar mahu berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang orang hanya beri alasan. Dia bercakap, masya-Allah tabarakallah, percakapannya bagus. Percakapannya itu mengatakan nak melakukan kebaikan, nak mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi betul ke? Atau hanya cakap semata-mata? Jadi di sinilah diberi kayu ukurnya oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kalau kamu itu memang betul-betul nak berjalan menuju Allah, tentulah kamu itu memperkukuhkan tali pinggang kamu. Ini kinayah, metaforikal daripada orang yang dah bersiap siaga, orang yang nak bermusafir, dah pakai pakaian dia untuk pergi bermusafir. Tapi kita katalah, orang tu cakap dia sudah nak pergi bermusafir, tapi masih santai saja pakai kain pelekat, tak pakai baju. Kita macam kata kamu ni jadi tak nak berjalan ni, kamu jadi ke nak bermusafir ni? Dia kata jadilah. Habis tu masih pakai kain pelekat lagi je ni, bila masa kamu nak turun musafir ni? Beza kalau orang tu dah memakai pakaian yang kemas, dah heret dia punya apa orang panggil baggage ataupun luggage dia, kita faham dia ni benar-benar dah nak pergi bermusafir. Tapi orang tu hanya cakap dia nak musafir, tapi pakaiannya pun dia tidak kemaskan, bagnya pun masih kosong lagi, dia sendiri pun masih santai pakai kain pelekat, tersandar depan TV misalnya. Kita kata orang ni bukan betul-betul nak pergi musafir pun. Tingkah laku dia pun dah menunjukkan dia tak serius pun nak pergi musafir. Berbeza dengan yang tadi, dah berpakaian kemas, dah pakai kasut, dah bawa beg dan sebagainya. Jadi begitulah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, kalau orang itu betul nak berjalan menuju kepada ridha Allah Ta'ala, tentulah dia akan bersiap sedia dengan ilmunya, dengan kawan-kawan yang baik yang akan mendorong dia kepada ketaatan, dengan persekitaran yang positif, dengan peralatan-peralatan ibadah, ada sajadahnya, ada tasbihnya, ada kepiahnya misalnya. Tapi kita, kalau kita nak pergi ke tempat lain, kita siapkan apa dia, charger, apa tu, power bank, kita siapkan laptop, kita pastilah handphone, kalau tertinggal handphone, kita sanggup patah balik. Ada orang bergurau, kata dia, saya kalau tertinggal isteri, saya tinggal je terus. Tapi kalau saya tertinggal handphone, paksalah saya patah balik. Jadi, nampak kan persiapan dia tu. Tapi kalau hanya cakap saja, saya ini nak berjalan menuju kepada ridha Allah, tapi persiapannya tidak ada, maka itu sebenarnya adalah satu bentuk pendustaan ataupun menipu diri sendiri. Sebab sebagaimana kata orang putih, actions speak louder than words. Dan pepatah Arab mengatakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih fasih berbicara berbanding dengan lisan perkataan. Sebab bercakap ni mudah, lidah tidak bertulang. Talk is cheap, tetapi to walk the talk is the real test. Sama ada betul-betul orang itu mampu melaksanakan apa yang dia cakap. Ada orang setengahnya kata apa, NATO, no actions, talk only. Sebab cakap, kita boleh cakap macam-macam. Saya nak tahajud, saya nak duha istiqamah, saya nak sembahyang berjemaah takbiratul ihram dengan imam. Itu kan semua mudah saja untuk dituturkan.
Tapi untuk benar-benar bangun tahajud tak mudah. Untuk benar-benar istiqamah duha, ia tidak mudah. Untuk benar-benar kita itu dapat takbiratul ihram berjamaah dengan imam, ia bukan satu benda yang mudah. Maka Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau itu memberi satu galakan atau dorongan, ataupun mungkin dalam istilah bahasa moden ni, tarbiyah sentap kepada kita. Betul ke kamu ni? Konon kata nak berjalan menuju pada redha Allah, tak pakai apa pun, tak ada siap apa pun, tali pinggang pun tak pakai, ibaratnya begitu. Maka di mana kesungguhan kamu tu? Qala rahimahullah ta'ala, innama ta'kulu li ta'isha wa ta'ishu li ta'kula, fa in fa'alta dhalika famithaluka alal madhawidi kathirun wa misluka fid dawabi kathirun, fa in fa'alta dhalika fa inna asbaqal khayli ma dhamara, taqulu hadhihi al-lailatu uqallilul akla, fa idha hadara at-ta'amu ka'annahu habibun mufariqun, ta'ibat fihi al-aqawilu wa man lam yuridillahu salahahu. Qala Allah Ta'ala, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ini kena juga atas kepala saya sendiri dan mungkin kena atas kepala ramai orang. Kita tu sentiasa berazam, kononnya nak mengurangkan makan, kalau istilah modennya berazam nak diet, tetapi bila dihidangkan makanan, wah, kita pulun betul-betul. Cuba lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Hanya sesungguhnya sepatutnya kamu itu makan untuk hidup. Kita ni kalau makan untuk semata-mata untuk kita survive, untuk kita hidup, untuk kita sihat, tidak sakit, tidak lemah, sebenarnya tak banyak mana. Beberapa suapan pun sudah mampu untuk menegakkan tulang belakang kita. Kita sudah boleh ke sana kemari. Kita sudah boleh alive, kita sudah boleh cergas dengan beberapa suapan sebenarnya. Tetapi sebaliknya yang berlaku, ta'ishu li ta'kula. Kamu tu hidup kerana nak makan. Beza makan kerana nak hidup, makan sikit sajalah sekadar nak hidup. Tapi kalau hidup kerana nak makan, memang pulun sungguh lah, kerana itu tujuan hidup dia. Itu yang berlaku kepada kebanyakan daripada kita, termasuk yang bercakap ni pun. Bila dapat makanan yang sesuai dengan selera, asalnya dah kenyang. Tapi ini favorite food, dihidangkan, makan lagi. Kadang-kadang tu, ya asalnya lapar. Tapi dah terlajak. Sepatutnya sekadar nak hilangkan lapar tu, dah selesai. Dengan sepinggan atau setengah pinggan. Tapi oleh kerana merasakan selera, kelazatan, maka ditambah sampai berpinggan-pinggan makanan. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, konsep sebenar adalah makan untuk hidup. Tapi malangnya kita terjerumus di dalam amalan hidup untuk makan. Jadi kalau kamu lakukan demikian, iaitu kamu ni hidup untuk makan, maka dalam tempat makanan binatang tu banyak yang perangai macam kamu ni. Maknanya kata kalau kamu tu hidup untuk makan, apa beza kamu dengan lembu, dengan kambing, dengan biri-biri? Mereka bukan ada satu wawasan bahawa mereka hidup ni untuk berjuang, untuk menegakkan agama Allah, untuk mendatangkan kebaikan kepada manusia, untuk memberi manfaat kepada manusia. Mereka hidup secara naluri mereka. Ada naluri nak makan, ya mereka makan. Ada naluri nak minum, binatang-binatang ini akan minum. Ada naluri nak berkelamin, binatang-binatang ini akan berkelamin dan berzuriat. Itu saja. Jadi kalau memang kamu pun macam itu, ya banyaklah di tempat-tempat makan tu, binatang punya tempat makan tu, adalah perangai yang macam kamu tu banyak. Dan di kalangan binatang-binatang, banyak yang serupa macam kamu. Jadi, kalau kamu melakukan sama macam binatang tu, hidup untuk makan, maka ketahuilah bahawa kuda yang paling tangkas lariannya ialah yang tampan kurus badannya. Jadi, even di kalangan binatang pun, yang makan banyak kan slow, sebab badan dia berat. Dia nak bergerak tu slow. Tetapi, kalau badannya tu slim, dia tulis di sini, fa inna asbaqal khayli ma dhamara.
Kuda yang paling laju tu adalah kuda yang langsing, yang tak gemuk. Kalau kuda tu dah gemuk, dia nanti tak boleh lari dengan laju. Kita juga begitu. Kalau kita dah makan dengan begitu kenyang, kita sudah tak cergas lagi. Kita dah rasa malas, kita dah rasa mengantuk, kita dah rasa lemah kerana over. Kalau tak makan langsung, ia jadi lemah juga. Bahkan boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau makan yang melebihi had itulah yang cuba difokuskan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Moga-moga kita semua mendapat manfaat daripada nasihat beliau dan kita mengubah. Bila nak ubah tu? Kamu berangan-angan, malam ni aku nak mula kurangkan makan. Nak start dah diet ni. Tak mau dah makan waktu malam. Nak makan sikit-sikit je. Pagi-pagi pun makan sikit je, alas perut. Tengah hari makan sikit. Before maghrib tu makan sikit, malam dah tak nak makan. Start malam ni aku kalau makan pun makan sikit je, makan buah-buah je lah. Makan roti lah secubit macam tu. Tahu-tahu dihidangkan nasi Arab, nasi mandi, kata guru kami, nasi mandi, nasi wuduk, nasi tayamum. Tak ingat dah azam tadi. Tapi tersandar, sendawa kekenyangan. Bahkan kadang-kadang oleh kerana terlampau kenyang, kita dah tidur pun masih sendawa keluar balik makanan yang kita makan sebelum tidur. Jadi inilah nasib kita apabila kita itu mengikut hawa nafsu dalam bab makan ini. Jadi kamu berangan-angan sajalah. Kononnya malam ni lah aku nak mula mengurangkan makanan. Tapi apabila makanan dihidangkan, seolah-olah kekasih yang sudah lama kamu tak berjumpa, rindu sangat kan orang yang lama tak jumpa kekasih macam mana ya, dia peluk, dia sayang, dia cium dan sebagainya. Kamu baru je petang tadi makan. Tapi bila dihidangkan makanan malam ni pun macam seminggu tak makan. Macam itu. Jadi keadaan kamu yang enggan menerima pengajaran dan orang yang Allah Ta'ala tidak nakkan dengan dia itu kebaikan, firman Allah Ta'ala, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Waliyadzubillah. Dan barang siapa yang Allah kendaki untuk menimbulkan fitnah ke atas dirinya, yakni keburukan, kesesatan dan sebagainya, maka sekali-kali kamu itu tidak memiliki untuk menyelamatkannya daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita memohon nasallallahu al-ahwa wal afiyah. Kita mohonkan kemaafan dan juga keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rahimahullah ta'ala, ma ahrabaka minal hawani wa ma awqa'aka fihi tuhinu nafsaka wa tulqiha fi mawatinar roda. Apakah yang telah melarikan atau menjauhkan kamu dari kehinaan, dan apa pula yang menjatuhkan kamu ke dalam kehinaan tadi? Malang sekali. Kamu sedang menghinakan diri kamu dan kamu mencampakkannya pada tempat-tempat kebinasaan. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bahawa kita ini merupakan kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Bila-bila masa kita itu cuba mencari kemuliaan lain daripada Islam, kita nak cari kemuliaan dalam liberalism, nak mencari kemuliaan di dalam harta yang melimpah ruah, kita nak mencari kemuliaan dengan pakaian yang mahal dan megah, maka Allah Ta'ala akan hinakan kita. Kerana kita itu terjerumus di dalam kehinaan tadi, bila mana kita itu hilang keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kita tidak lagi melakukan sesuatu kerana Allah. Kita melakukan sesuatu itu kerana manusia, kerana pujian, kerana harta, kerana jawatan.
maka kita nanti akan dihinakan. Na'udzubillah min zalik. Kita akan dihinakan oleh Allah Ta'ala kalau begitu keadaannya. Dan kamu pun mencampakkan diri kamu pada tempat-tempat kebinasaan. Macam mana kamu tak binasa? Kamu sudah mencampakkan diri kamu pada tempat untuk kamu itu membodik, untuk kamu itu mendapat pujian orang ramai, untuk kamu itu mendapat habuan duit yang banyak, untuk kamu itu bermegah dengan kereta yang hebat, dengan kediaman yang mewah dan sebagainya, maka di situ datang kehinaan. Bukan salah untuk satu orang tu menaiki kenderaan yang bagus, yang mewah, atau tinggal di tempat kediaman yang selesa, atau menjawat satu jawatan yang tinggi, atau mempunyai harta yang banyak, ia tidak salah. Tetapi yang menjadi hina adalah bila mereka melakukan sesuatu yang sepatutnya itu untuk tujuan agama, untuk tujuan mencari ridha Allah, misalnya menuntut ilmu, misalnya berdakwah, tapi tiba-tiba niatnya itu bukan kerana Allah. Menuntut ilmunya itu bukan kerana Allah, tapi kerana nakkan duit, kerana nakkan kemegahan, nak supaya dipuji sebagai orang yang alim, nak diangkat sebagai orang yang berilmu, dan sebagainya. Maka di situlah datangnya kehinaan, kerana kita itu menyalahgunakan. Sepatutnya agama itu kita jadikan sebagai panduan untuk kita itu mendapat ridha Allah. Sebaliknya kita jadikan agama itu sebagai tunggangan untuk kita itu mendapat habuan dunia. Qala rahimahullah ta'ala, qala ba'duhum kun ma'allahi katifli ma'a ummihi, kullama dafa'athu ummuhu tarama 'alaiha la ya'rifu ghairaha. Berkata sebahagian daripada ulama-ulama tasawuf, jadilah kamu dengan Allah Ta'ala tu macam seorang kanak-kanak dengan ibunya. Setiap kali ibunya menolak dia, dia tetap akan menerpa kepada ibunya dan dia tidak mengetahui selain daripada ibunya. Kita tengok kanak-kanak kecil, kadang-kadang ibunya tu dah penat. Sama ada baby misalnya, baby yang nak menyusu kepada ibunya, ibunya kadang dah mengantuk sangat, dah penat sangat. So, ibu dia tolak dia ke tepi, tapi dia masih lagi mencari ibu dia. Dia memang tak kenal yang lain selain daripada ibu dia. Ataupun kadang-kadang yang dah kanak-kanak yang dah agak besar sedikit, walaupun dimarahi oleh ibunya, nanti dia akan datang balik kepada ibu dia. Dia akan peluk semula kepada ibu dia. Jadi ini adalah panduan atau gambaran yang diberikan bahawa walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita menerima kepedihan takdir, kita itu melalui kesusahan hidup, jangan sekali-kali kita itu pergi kepada yang lain. Hendaklah kita itu seperti kanak-kanak tadi, macam mana sekalipun ibu dia menolak dia, dia akan kembali kepada ibu dia. Macam mana pun arus takdir menolak kita ke sana dan kemari, tetap kita itu kembali kepada Tuhan kita, kepada pencipta kita, kepada yang maha berkuasa, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Wadud, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini tujuan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, ya Abdullah, tantakhibu li nafsika at-tayyibat, bal tantakhibu li dabbatika al-alafa, wa tu'amilullaha bil mujazafati, wa rubbama qallabta 20 bittikhatan hatta tasluha laka wahidatun lidih lizi mirhadika wa taqudu indal akli mutarabbi'an wa rubbama tawalta fil akli wa idza ji'ta ila salati naqartaha naqradik wal wasawis wal khawatirur radi'atu ta'tika fi salatika mithalu man hadhihi halatuhu kaman nasaba nafsahu lil hadfi wa qa'ada fil armahi wasihamu taqsiduhu min kulli janibin afama hadha ahmaq. Wahai hamba Allah, kamu tu memilih untuk nafsu kamu, untuk diri kamu tu yang elok-elok. Bahkan bukan untuk diri kamu saja, untuk binatang ternakan kamu juga, kamu pilih rumput yang terbaik. Tiba-tiba kamu itu
berurusan dengan Allah Ta'ala secara sambil lewa, secara dingin sahaja. Kamu kalau untuk urusan diri kamu, kepilih yang baik-baik. Bahkan untuk binatang pun kita nak, orang yang menternak binatang, dia kalau boleh nak cari makanan yang terbaik untuk binatang dia. Kalau dia itu memotong rumput untuk lembu dia, dia akan cari rumput yang bagus. Dia akan menyihatkan lembu dia. Jadi adakah dengan Allah Ta'ala boleh pula kamu sambil lewa? Barangkali kamu ketika nak membeli bitir, buah tembikai, kamu sampai pusing-pusing 20 biji tembikai kamu pegang, kamu goncang-goncang, kamu tengok, ya. 20 biji tembikai kamu belik-belik semata-mata supaya kamu nanti dapat membeli biji yang kamu anggap terbaik. Ya, akhirnya itu untuk lubang tandas. Kita kan bila dapat makanan yang baik, yang lazat, itu hanya singgah sekejap dalam perut kita, kesedapannya pun hanya sekadar di lidah sahaja. Kemudian bila masuk ke dalam dah tak rasa lagi, manisnya, masinnya, sedapnya dah tak rasa. Kemudian masuk dalam perut sekejap, nanti akan memenuhi lubang tandas kita. Itu pun kamu ambil masa sampai 10-15 minit, setengah jam nak memilih. Bahkan ada setengah orang untuk tujuan nak makan yang lazat, sanggup dia memandu ke tempat-tempat yang jauh. Padahal makanan yang lazat itu hanya akan bertukar menjadi najis. Yang menjijikkan. Dan kamu duduk bersila nak menghadap makanan. Dan barangkali pula kamu berlama-lamaan makan. Makan sampai setengah jam, sampai sejam. Tambah kalau buffet misalnya. Orang yang makan buffet oleh kerana makanan banyak disediakan, boleh ambil sikit-sikit. Jadi berjam duduk di situ melayan makanan. Tetapi apabila kamu datang untuk solat, kamu itu mematuk seperti patuk ayam. Laju je. 3 minit, selesai dah. Tak ada khusyuk, tak ada, bahkan lebih parah, tak ada tamak ninah. Tak sah lah. Macam ayam patuk. Allah Akbar. Sama Allah Muhammad. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi, ini tujuan Al-Imam Ibn Athaillah sekali rahimahullah ta'ala membuka pemikiran seorang, layakkah macam itu? Bab makan yang nak jadi taik tu kamu beria. Berjam-jam. Kalau orang yang jenis masak sendiri lagi pula. Daripada nak mula menyiangnya, membersihnya, memotongnya, memprosesnya. Kadang sejam setengah. Tu nak sediakan benda yang nanti akan jadi najis dalam lubang tandas tu. Tapi hanyakan untuk solat 2 minit, 3 minit, wirid pun tak mau, zikir pun tak mau. Dan dahlah macam itu. Dahlah kamu sembahyang tu kopoh kapah. Ada pula was-was dan lintasan-lintasan yang hina, yang kotor, yang tak selayaknya dalam solat kamu. Jadi orang yang sebeginilah keadaannya, seumpama orang yang meletakkan diri dia di tempat orang memanah. Sedangkan macam atau memanah atau menembak lah, kan kita tengok tempat padang tembak, tempat polis berlatih dan sebagainya. Kita kan duduk tepi takut nanti terkena peluru sesat. Ini orang dia pergi duduk betul-betul kat tempat orang nak memanah tu, atau tempat orang nak menembak tu. Tempat yang ada gambar lelaki yang nanti akan tembak kat bahagian mana. Dia duduk kat situ. Jadi tidakkah ini orang yang bodoh? Pasti. Jadi inilah ibarat orang yang berkelakuan begitu, bab makan yang nanti akan jadi taik, akan jadi najis, tu beria-ria benar, berjam-jam sanggup travel semata-mata kerana nak makan. Tetapi untuk solat cincai-boncai 2 minit, 3 minit dah selesai, tak ada khusyuk, tak ada tadabbur, tak ada ikhlas dan sebagainya. Waliyazubillah. Wallahu alam. Moga-moga Allah jadikan apa yang dinasihati oleh Al-Imam Ibn Athaillah sekalian rahimahullah ta'ala ini memberi manfaat kepada kita, dan seterusnya dapat kita amalkan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan di negeri akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana
وعزم أجورنا ونوّر قلوبنا بنور هدايتك كما ترضى بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والعفو